Selamat pagi, salam sejahtera. Sekali lagi terima kasih karena bersama dengan channel Nazilin Unity. Pagi ini isu paling hangat datang daripada negeri di bawah bayu yaitu Sabah. Bekas naik presiden warisan Peter Anthony akhirnya umum tubuh parti baru. Berita sepenuhnya. Bekas ahli naik presiden parti warisan Sabah Peter Anthony hari ini mengumumkan penubuhan parti baru yaitu Parti Kesejahteraan Demokratik Malaysia KDM yang pendaftarannya telah diluluskan oleh ROS pada 18 Februari lepas. Wah, cepat juga parti baru ini diluluskan ya. Kenapa parti-parti yang lain begitu lama untuk diluluskan, antaranya Pejuang, Parti Muda mengambil masa berbulan-bulan bahkan ada yang sampai setahun untuk diluluskan. Persoalannya, kenapa KDM parti baru ini begitu cepat diluluskan oleh ROS? Peter Anthony mengumumkan perkara itu sejurus tiba di lapangan terbang KKIA dari Kuala Lumpur. Mesyuarat pertama akan diadakan pada 13 Mac depan sekaligus melantik ahli jawatan kuasa parti katanya kepada pemerintah. Turut hadir Adun Limbahau, Juil Nautim yang juga timbalan Presiden KDM. Peter berkata, langkah pertama parti itu ialah membuat permohonan untuk bergabung dengan Gabungan Rakyat Sabah yang kini menerajui kerajaan negeri. Kita mau berikan dua ulasan tentang berita pada pagi ini. Ulasan yang pertama adalah terlalu banyak pilihan, terlalu banyak parti politik di Sabah khususnya pada pendapat saya tidaklah baik. Kenapa? Ini akan menyebabkan pecah undi. Itu pertama. Yang kedua, parti politik ini bukan macam memilih baju. Makin banyak pilihan, makin bagus. Bukan seperti itu. Parti politik ini kalau terlalu banyak sudah betul, kita pun menjadi bingung. Para pengundi tidak tahu mana yang akan dipilih. Persoalannya, KDM ini lebih kepada menjurus kepada siapa, dominannya kepada siapa. Oke, so itu pertama, isu yang pertama. Isu yang kedua, dengan banyaknya parti politik, adakah ini akan membuat kesejahteraan? Adakah dengan banyaknya parti politik baru di seluruh Malaysia, ditambah lagi di Sabah yang sudah banyak sedia ini, adakah ini akan membuat kesejahteraan kepada negeri Sabah atau lebih membebankan? Sila tinggalkan komen Anda untuk isu pada pagi ini. Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye. Hai semua, bagi semua peminat politik, Anda pasti pernah mendengar dengan perkataan ini. Ini semua salah DAP. Ulasan malam ini tajuknya, salahkan DAP, jalan paling selamat bagi PAS. Dipetik daripada Malaysia kini. Menurut ulasan ini, saya merujuk kepada kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang mendakwa Parti Muda cuma umpan DAP untuk memancing undi belia Melayu yang dilaporkan dalam portal berita Malaysia kini. PAS hanya mula diterima masyarakat umum sejak mantan presiden mereka, almarhum Datuk Fadzil Nur, dilantik sebagai pengerusi memimpin Gerakan Keadilan Rakyat, Gerak dan Barisan Alternatif pada tahun 1998. Biarpun PAS bersama Parti Semangat 46 membentuk Angkatan Perpaduan Ummah APU mendepani UMNO dalam PRU 1990, kerjasama tersebut belum cukup kuat untuk mengangkat PAS ke pentas perdana politik Malaysia. PAS masih dilihat sebagai parti politik kampung sebelum itu. PAS hanya mendapat manfaat daripada gelombang reformasi 1998 dan dalam PRU 1999 mereka berjaya menawan Terengganu, mengekalkan Kelantan dan menambah 20 lagi kerusi parlimen berbanding hanya 7 kerusi yang diperoleh mereka pada tahun 1995. Sejak itu, PAS tidak lagi konsisten bersama Gerakan Rakyat. PAS hanya bijak menemplak kawan dan lawan, melakukan kerjasama politik yang tidak langsung menguntungkan ahli-ahlinya dan rakyat Malaysia secara amnya. Keputusan PAS bersama DAP dan PKR dalam Pakatan Rakyat pada tahun 2008 hanya menaikkan imej PAS buat sementara waktu sahaja dan PAS mempersia-siakannya. Gagal faham realiti real politik pada tahun 2014. PAS tidak lagi menjadi watak penyatu seperti yang pernah kita lihat pada karisma almarhum Ustaz Fadzil Nur. Presiden PAS yang ada pada hari ini hanya tahu memainkan watak sebagai pemecah belah kerjasama politik yang dia sendiri usahakan. PAS kemudiannya memasuki gelanggang PRU 14
dengan membentuk gagasan sejahtera bersama ikatan dan berjasa tanpa memahami real politik semasa. PAS yang dipimpin oleh Hadi Awang ternyata tidak langsung memahami keresahan rakyat waktu itu. Gelombang rakyat di seluruh negara yang menolak kepimpinan BN dan Najib gagal diterjemah sebagai langkah politik oleh PAS. Amat malang sekali ketika itu PAS langsung tidak menyadari langsung yang mereka cuma menjadi watak pemecah belah rakyat yang melakukan penyatuan semua pihak untuk menumbangkan rejim BN. PAS yang hanya menangi 18 kursi parlemen bagaimanapun berjaya mencapai cita-citanya menjadi sebagian daripada kerajaan persekutuan melalui langkah Sheraton, sesuatu yang saya yakin tidak akan sekali dilakukan oleh almarhum Ustaz Fadzil Nur. Membentuk sebuah kerajaan melalui tebu katap, pintu belakang dan bukan dengan jalan terhormat seperti memenangi pilihan raya, bukanlah daripada citra PAS seperti yang pernah diimpikan oleh almarhum Ustaz Fadzil Nur. Malah bukan sesuatu yang sepatutnya datang daripada parti yang mendakwa mereka adalah sebuah parti Islam. PAS dan UMNO yang dikalahkan melalui PRU 14 sebelum itu telah membentuk Muafakat Nasional yang turut menganggotai Kerajaan Perikatan Nasional PN di peringkat persekutuan, namun kini sudah mulai berbalah sesama sendiri. Menjelang pilihan raya negeri PRN Johor bulan depan, perbahalahan PAS yang berada dalam PN dan UMNO yang berada dalam BN tidak boleh disembunyikan lagi. Mereka berperang seolah-olah mereka datang dari dua kumpulan berbeza oleh pembangkang dan kerajaan, walhal kedua-duanya di pihak yang sama sebagai sebagian kerajaan di bahagian pusat. Suka saya mencanangkan kepada Presiden PAS supaya berhentilah memainkan watak pemecah belah rakyat. Presiden PAS tentunya tahu yang zaman ini telah banyak berubah dan anak muda semakin bijak berpolitik. Mereka tidak lagi boleh dibeli dan dipengaruhi dengan amanat seperti 40 tahun yang lepas. Presiden PAS mesti mengakui kelemahan dan tidak lagi terbuai dengan kegagalan yang memahami real politik seperti dalam PRU 14 yang lalu. Presiden PAS sadar akan kelemahan partinya dalam menggamit minat anak muda yang lebih memilih untuk bersama gelombang kebangkitan semula rakyat. Tidak kiralah melalui amanah PKR DAP maupun parti baru seperti Muda. Apabila PAS bukan menjadi pilihan anak muda Malaysia, menyalahkan DAP adalah jalan paling selamat untuk PAS. Oleh itu dengan penuh rasa hormat, saya memohon Presiden PAS supaya menarik balik kenyataannya dan berhentilah memainkan watak pemecah belah ini. Ditulis oleh Nur Wismari Ramli, Setiausaha Politik kepada Ahli Parlimen Segambut Hanahyo. Tulisan ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysia kini. Sekian dulu untuk malam ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.